Malaysia mengawali pembangunan ekonomi, namun dalam perjalanannya muncul kesenjangan antara ras yang berdampak pada ketidakharmonisan antar kelompok. Baru setelah itu, mereka mulai membangun nilai-nilai demokrasi dan persatuan untuk menggali jati diri bangsa dan negara. Namun upaya ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan karena egoisme kelompok telah berkembang di kalangan masyarakat. Saat ini mereka terus berupaya menemukan formasi yang tepat untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat menemukan identitas nasional yang sesuai. Sebahagian besar orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif. Dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feudal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita. Membuatkan sifat feudal itu membuatkan kita sentiasa tunduk pada kuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan. Ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu, mereka kadang-kadang, pemimpin mereka kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman. Itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal Statut Rom ni, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. Banyak rakyat Malaysia tak tahu bahawa ideologi Malaysia ini amat berbahaya pada masa depan negara. Sebabnya ialah bila kita advocatekan tentang Malaysia ini kesamarataan, bukan kesaksamaan. Okey. Kesamarataan. Jadi kalau Melayu 69% pun kesamarataan tu makna dia punya portion tu 10. Kalau orang Cina 20% pun 10. Orang India pun 9% 10. Itu nama kesamarataan. Kesaksamaan lain. Dia ambil pertimbangan size majority. Benda macam tu. Jadi kerana itu, dia kalau kita nak kesamarataan yang seperti itu yang diperjuangkan oleh DAP ni, artinya tak boleh ada perkara 152, 153 di dalam perlembagaan kita meletakkan ada keistimewaan untuk hak orang Melayu, raja-raja Melayu, bahasa Melayu dan juga agama Islam. Okey. Ini bertentangan dengan ideologi kesamarataan Malaysia. Tan Sri, mungkin dari pihak PN boleh menyatakan apa saja kepada pihak Pakatan Harapan, tetapi ada juga yang menyelar Perikatan Nasional ini sebagai gabungan yang resis. Malah sewaktu pilihan raya umum ke-15 tempoh hari, ada cubaan-cubaan daripada Perikatan Nasional yang membawa kenyataan-kenyataan berbau resis. Apa ini sesuai dalam konteks racism ni actually matter of perception. Kalau macam tu perlembagaan kita pun rasis lah. Sebab dalam perlembagaan Malaysia disebut Melayu dan pribumi. Dia tak disebut Cina, India. Habis perlembagaan kita rasis. Kalau disebutkan Melayu memperjuangkan haknya, berarti dia itulah hak dia sebagaimana ditentukan
oleh sistem kenegaraan kita yang bertunjangkan perlembagaan negara. Jadi ini resis ini cuma main politik je. Cakap Melayu resis. Tak cakap lain okey. Ini tak betul. Sedangkan perlembagaan itu perlembagaan. Dalam perlembagaan sebut Melayu dengan pribumi saja. Dia tidak sebut dalam parti politik apa salah. Consistent with the advocation of this national constitution. Okey. Jadi benda yang macam tu. Lepas itu saya kata, DAP kalau kita dah ada kesamarataan tu, dia menjadi asas pula. Nak menarik ideologi lain, liberalisme, pluralisme. Jadi satu, kita khawatir dalam DAP terlalu dominan dalam gagasan yang sebelah. Peristiwa politik di Indonesia tetap menarik perhatian negara tetangga meskipun pemilihan umum telah berakhir. Diskusi tentang demokrasi dan proses pemilihan umum di Indonesia masih menjadi topik hangat di Malaysia. Ada banyak perbandingan yang mereka lakukan terkait politik demokrasi dan identitas nasional di Malaysia. Apa yang menarik tentang parti-parti politik Islam di Indonesia? Indonesia mempunyai sekurang-kurang 4 parti yang mempunyai tabajuh Islam atau parti Islam, iaitu satunya PKB, Parti Kebangkitan Bangsa, yang kedua PKS, Parti Keadilan Sejahtera, yang ketiga Parti Bulan Bintang, yang keempat Parti Amanat Nasional. Ini 4 parti. Semua keempat parti Islam ini bersaing pada arena politik sejak 99. Artinya 3 parti Islam menyokong Prabowo, 1 parti Islam menyokong Anies Sudan. Inilah keterbukaan politik Islam di Indonesia. Dan lagi menarik kalau kita lihat pada PRU yang lalu atau pemilu yang lalu tahun 2019, Prabowo disokong juga oleh PKS. Prabowo disokong oleh PKS untuk berhadapan dengan Jokowi pada ketika itu. Setelah mana Jokowi menang, Prabowo kalah, lalu Jokowi membawa Prabowo menjadi sebahagian kabinet yang menjadi Menteri Pertahanan sampai sekarang. Itu adalah politik damai oleh Jokowi. Itu dia politik kepartian, pertemuan ataupun persaingan antara parti-parti Islam di Indonesia. Malangnya kita di Malaysia tidak sebegitu. Pertemuan antara parti-parti yang ada tawajuh Islam, pertemuan yang keras. PAS selalu melihat rakan saingannya sebagai musuh yang membawa kepada perseteruan yang memutuskan hubungan rahim kekeluargaan dan juga memutuskan hubungan persaudaraan Islam. Tidak boleh menerima kepelbagaian. Ini kesilapan besar PAS dalam arena politik demokrasi, gagal untuk menghayati demokrasi dan gagal mengiktiraf orang lain juga adalah parti Islam kerana menyangka hanya dirinya parti Islam saja. Ini adalah bukan sempit oleh PAS. Membawa nasionalisme bangsa Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia. Dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Ada jiwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuasa besar dunia. Tindak tanduk dan gerak kerja mereka semuanya bersifat antarabangsa. Soekarno sudah persiapkan bangsa Indonesia. Dan sekarang Jokowi pula tengah siapkan nasionalisme ekonomi Indonesia. Pemimpin kita tak akan boleh jadikan Malaysia sebagai pemain politik antarabangsa. Sebab kita sendiri pun masih celaru dengan konsep bangsa Malaysia. Kita sendiri pun masih tak jelas dengan identiti negara kita. Kita masih bertelagah isu sekolah, isu bahasa. Hakikatnya, Indonesia sudah semakin jauh ke hadapan. Dan saya risau di manakah kedudukan Malaysia selepas ini. Indonesia, pilihan raya mereka hebat. Hebat berkempen dengan berbagai grup. Ada gompolan dipanggil golput, golongan putih, supaya orang tidak keluar mengundi. Kumpulan itu pun ada, kuat, mereka berlawan. Tapi politik mereka stabil. Jadi Sobat Maju, begitulah lika-liku politik ras agama yang ada di Malaysia. Jadi bagaimana pendapat kalian?